اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din, ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-807 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana setiap pagi kita berkongsi satu ayat daripada Al-Quran untuk kita mengambil ibrah dan juga pengajaran. Ahlan kepada semua, hari ini kita telah tiba pada siri yang ke-807, surah yang ke-9 At-Taubah ayat 118, dan kita telah tiba pada muka surat yang baru, muka surat 206. Ahlan Hani, Hariyati, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta keberkatan. Nur Hasmalisa, Nur, kemudian Roslina Saharuddin, Halimah Khan, Sarah SA, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, Liza Ramli, Akmal Hisham, begitu juga di FB, Kamiza Muhammad Amil, Fatimah S, Dipa Miko, Asia Husin, Zai Ahmad, Nurjura Azlin Sufian, dan juga Kamiza Muhammad Amil, Zai Ahmad, Fatimah S, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Nur Hayati Sulaiman, dan juga Yaya Lia, Saadia Hasan, Nur Hanizah, serta Dipa Miko dan sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, Luqman, Zaliha, Nur Aini Abdul Manaf, Salma Jusoh daripada Kota Baru, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Seperti biasa, setiap pagi kita akan berkongsi satu ayat daripada Al-Quran. Apakah ibrah yang kita boleh ambil? Apakah pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan? Mudah-mudahan dengan Hayati Quran ini adanya kebaikan dan manfaat, insya-Allah. Maka pada hari ini mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen Hayati Quran siri yang ke-807, surah yang ke-9 At-Taubah ayat 118, muka surat yang ke-206. Kita dah masuk muka surat baru. Daripada sini kita belajar walaupun satu hari satu ayat, tetapi istiqamah menjadikan adanya penambahbaikan dan perubahan. Alhamdulillah, jom kita bacakan dahulu ayat ini. Seperti biasa, kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi tak rakan-rakan sebaluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jom kita mulakan dengan tadarus ayat 118 muka surat 206 surah yang ke-9 At-Taubah. Jom sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 118 surah yang ke-9 At-Taubah. Wa 'alal thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim. Kita ulang daripada wadaqat. Wadaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah. Kita ulang daripada wadhannu. Wadhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi. Thumma taba 'alayhim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-118. Apakah ringkasan daripada ayat yang ke-118 ini? Jom kita ambil ringkasan ini daripada tafsir Al-Wasit. Daripada tafsir Al-Wasit, maka ringkasan ayat 118 ini bahawa ayat ini adalah penjelasan bagi ayat yang ke-106 daripada surah yang sama, surah At-Taubah. Maka pada ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada orang yang Allah tangguhkan keputusan taubat mereka. Wa akharuna murjauna li amrillah. Bila kita ingat balik ayat 106 surah At-Taubah, Allah berfirman, ada orang yang mana Allah tangguhkan taubat mereka. Kan bila kita lihat muka surat 203 sebelum ini, ada 3 golongan yang Allah sebutkan di Madinah ketika peperangan Tabuk. Maka salah satunya adalah golongan yang Allah tangguhkan taubat mereka. Maka siapakah golongan yang Allah tangguhkan taubat? Ini detail dia pada ayat 118. Itulah 3 orang sahabat Nabi SAW. Maka ringkasan yang pertama, ayat 118 ini adalah penjelasan kepada ayat 106 daripada surah At-Taubah, surah yang sama. Maka pada ayat ini Allah menerangkan yang akhirnya Allah telah terima taubat daripada 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk bersama dengan Nabi, dan mereka tidak ada sebarang sebab, sebarang alasan kenapa mereka tidak ikut Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Siapakah 3 sahabat tersebut? Maka dalam tafsir Ibnu Ashur dinukilkan 3 sahabat tersebut adalah, yang pertama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik daripada Banu Salimah. Dan kebanyakan hadis tentang kisah 3 orang yang tak ikut dalam perang Tabuk ini dikongsikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Yang kedua adalah Murarah bin Rabi'. Murarah bin Rabi'. Beliau daripada Banu Amr bin Auf. Banu Amr bin Auf adalah penduduk Quba. Penduduk Quba. Bila kita pernah baca dalam sirah sebelum ini, bila Nabi sampai ke perkampungan Banu Amr bin Auf, maka Banu Amr bin Auf adalah penduduk Quba. Dan yang ketiga adalah Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah daripada Banu Waqif. Maka inilah
3 orang sahabat Nabi yang kejap lagi kita akan baca pada ayat 118. Yang mana pertama adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ketiga-tiga ini tak ikut Nabi dalam perang Tabuk tanpa alasan. Mereka ada harta, mereka ada kenderaan, mereka ada segala-galanya. Tapi Allah uji mereka, mereka tidak ikut Nabi SAW dalam perang. Maka bila Nabi balik, maka orang munafik datang dengan alasan palsunya. Ada sahabat yang tak ikut memang sebab ada alasan. Tapi 3 orang ini datang dan beritahu kepada Nabi, kami tak ada alasan kenapa tak ikut. Maka Allah tangguhkan taubat mereka selama 50 hari. Dan tak ada sesiapa dibenarkan bercakap dengan mereka. Bahkan mereka kena tinggalkan isteri mereka di kampung. Tak boleh tinggal bersama dengan isteri, kena tinggal bersendirian selama 50 hari. Jom kita lihat ayat yang ke-118. Kita baca dahulu akan terjemahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan ala, ke atas, dan ke atas. Cuma wa ni kembali kepada mana? Kembali kepada ayat sebelum ini. Laqad taballah, dan demi sesungguhnya Allah telah menerima taubat. Maka kembali kepada ayat itu. Wa dan ala, ke atas. Maka bila kita lepas wa tu, kita bawa laqad taballah, dan demi sesungguhnya Allah telah menerima taubat. Itu dalam kurungan wa dan. Kemudian ada kurungan, demi sesungguhnya Allah telah menerima taubat. Taubat siapa yang Allah terima? Ala salasah, ke atas 3 orang sahabat. Allazina, 3 sahabat yang khulifu, ditangguhkan keputusan taubat mereka. Berapa lama ditangguhkan? Maka boleh tulis di situ dalam hadis 50 hari. 50 hari ditangguhkan keputusan taubat mereka. Siapakah as-salasah, 3 orang sahabat tersebut? Dalam hadis dah diterangkan, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka bukan munafik, mereka adalah sahabat yang benar-benar beriman. Maka firman Allah akhirnya, Allah menerima taubat daripada 3 orang sahabat, alladzina khulifu, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Maka daripada sini pengajaran yang pertama kita boleh dapat. Apakah dia? Penangguhan taubat yang berlaku kepada sahabat ini adalah salah satu bentuk ujian keimanan daripada Allah buat mereka. Ujian keimanan. Maka pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan alladzina khulifu, Allah tangguhkan taubat mereka, menjadi pengajaran yang pertama kepada kita. Penangguhan penerimaan taubat ataupun penangguhan apa-apa sebenarnya adalah salah satu bentuk ujian daripada Allah. Kadang-kala dalam hidup kita berlaku juga penangguhan. Kadang-kala ada orang dia penangguhan rezeki, ada orang penangguhan kesihatan bila dia berada dalam sesuatu ujian. Ada orang penangguhan kebahagiaan daripada isu keluarga dia. Ada orang penangguhan untuk mendapat anak. Maka sebenarnya setiap yang berlaku adalah ujian daripada Allah. Dan Allah hakikatnya uji orang yang mampu. Bila Allah uji kita, bererti kita mampu. Bila Allah uji kita, sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak bagi. Inna ma'al usri yusra. Bila Allah uji kita, kerana Allah sayang kita, maka penangguhan sesuatu yang baik. Macam sahabat-sahabat ini, penangguhan taubat. Berapa lama? 50 hari penangguhan taubat. Mereka berada dalam situasi yang sukar. 50 hari tak dapat bercakap dengan Nabi. 50 hari tak ada siapa yang nak tegur mereka. 50 hari. Maka penangguhan sesuatu yang baik adalah sebenarnya salah satu bentuk ujian daripada Allah.
Dan setiap orang ada penangguhan-penangguhan dalam hidup dia. Bukanlah kerana Allah tak bagi, Allah tangguhkan seketika. Dan kadang-kala perkara yang kita rasa baik untuk kita, hakikatnya tak baik untuk kita. Sebab itu Allah tangguhkan pada saat dan ketika itu. Maka daripada allazina khulifu, orang-orang yang mereka ditangguhkan dalam kurungan penerimaan taubat mereka. Maka daripada alladzina khulifu menjadi pengajaran yang pertama kepada kita, penangguhan sesuatu perkara yang kita rasakan baik sebenarnya adalah ujian daripada Allah, dan ada hikmah di sebalik yang berlaku. Ada orang contohnya dia nak berkahwin, berlaku penangguhan, tak dapat nak kahwin, ada berlaku sesuatu isu. Maka setiap yang berlaku, kita kena belajar percaya dan yakin kepada Allah. Para sahabat yang ditangguhkan taubat mereka, ujian mereka dahsyat. Kalau kita baca dalam hadis, mereka ini sampai diberikan tawaran oleh Raja Rom untuk kufur, murtad, dan dijanjikan bayaran, dijanjikan jawatan, dijanjikan perhatian oleh Raja Rom. Sebab Raja Rom dengar ada 3 orang sahabat Nabi yang diboykot untuk tempoh yang lama. Bahkan mereka pada waktu itu merasa sangat sedih dengan apa yang berlaku. Maka datang surat daripada Raja Rom kepada Ka'ab bin Malik, ajak dia murtad. Pada waktu itu tinggalkan Nabi yang konon-kononnya tak menghargai dia, tinggalkan sahabat yang tak nak bercakap dengan dia, datang kepada Raja Rom akan dapat segala kemewahan. Ujian berat. Ujian pada waktu itu berat bagi sahabat-sahabat Nabi ini. Maka setiap penangguhan ada hikmah dia, dan ini adalah ujian daripada Allah. Orang yang sabar, dia akan nampak hikmah dia. Orang yang kekal tenang, dia akan berjaya melewati ujian ini dengan jayanya. Maka firman Allah, wa'ala, dan Allah menerima taubat daripada ke atas as-salasah, 3 orang sahabat tersebut, allazina, mereka yang khulifu, ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Kemudian Allah ceritakan kepada kita, penangguhan taubat ini sangat berat kepada para sahabat ni, sangat berat. Sebab mereka risau adakah Allah terima ataupun tidak taubat mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta, sehingga, maksudnya penangguhan taubat ni sangat berat ke atas 3 orang sahabat ini. Apakah situasi mereka? Apakah keadaan mereka? Firman Allah, hatta, sehinggalah, iza, apabila daqat, terasa sempit, alaihim, ke atas mereka 3 orang sahabat ini, al-ardu, bumi, bima rahubat, dengan segala keluasannya. Maksudnya ujian penangguhan taubat ni kepada 3 orang sahabat ni begitu berat, bumi yang begitu luas, mereka rasakan sempit, mereka rasakan sangat sempit. Begitu dahsyat Al-Quran gambarkan kepada kita perasaan 3 orang sahabat yang ditangguhkan taubat mereka. Maka bumi yang dengan segala keluasan dia, daqat, terasa sempit, wa daqat, dan terasa sempit, alaihim, ke atas mereka, anfusuhum, hati-hati mereka, hati pun terasa sempit. Sebab pada waktu itu ditangguhkan penerimaan taubat, dan tak ada orang nak bercakap dengan mereka. Nabi tak nak bercakap dengan mereka. Orang-orang yang mereka sayang tak nak bercakap dengan mereka. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita dapat. Apakah pengajaran yang kedua? Orang yang beriman, dia akan terasa sangat-sangat berat apabila dia melakukan dosa dan maksiat. Orang yang beriman apabila dia melakukan dosa dan maksiat, dia rasa sangat-sangat berat, tak selesa. Kadang-kala sampai ke tahap yang Al-Quran sebut, dunia rasa sempit, hati rasa sempit. Sebaliknya, kalaulah kita lihat orang yang lemah iman dia, orang yang
biasa untuk tak bertaubat. Kadang-kala dia tak rasa apa-apa bila buat dosa. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa bila dia buat dosa. Kalaulah seseorang itu bila buat dosa tak rasa apa-apa, maka itu adalah bahaya. Itu tanda ada masalah pada hati dia, pada iman dia. Maka pengajaran yang kedua daripada perkataan wadh hatta idza daqat, sehingga kan apabila terasa sempit, alaihim ke atas mereka, al-ardu bumi, bima dengan segala apa yang rahubat keluasan bumi, wadaqat dan terasa sempit, alaihim ke atas mereka, anfusuhum hati-hati mereka, diri mereka. Kenapakah itu? Sebab tidak diterima taubat mereka, ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Maka menjadi pengajaran kedua kepada kita, orang yang beriman apabila dia buat dosa, dia akan rasa sangat tertekan, sangat masalah, sangat tersempit keadaan dirinya. Sebaliknya orang yang iman dia lemah, orang yang ada masalah pada hati dia, maka bila dia buat dosa dia tak akan rasa apa-apa. Allahu Akbar. Dan itu bahaya. Kalaulah buat dosa tak rasa apa-apa, maka itu bahaya. Kalaulah buat dosa kita rasa macam tadi sempit, macam tak boleh nak bernafas, macam kita rasa beratnya beban ni, macam kita rasa ya Allah teruknya aku, maka itu tanda iman kita adalah iman yang baik. Hati kita adalah hati yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, alan-alan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa zannu, dan mereka yakin, an, bahawa la malja'a, tidak ada tempat untuk mereka berlindung, minallah, daripada kemurkaan Allah, illa, kecuali, ilaih, dengan kembali kepada Allah. Maka daripada sini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, la malja'a minallah. Pengajaran yang ketiga, tidak ada tempat untuk berlindung daripada kemurkaan Allah. Tak ada tempat. Kita nak lari mana kalaulah kita nak lawan Allah? Kita nak lari mana kalaulah kita nak Allah bersembunyi daripada azab Allah? Kita nak lari mana kalaulah kita nak elak daripada azab Allah? La malja'a minallah. Tidak ada tempat berlindung daripada kemurkaan Allah. Tak ada tempat berlindung. Maka ini pengajaran yang ketiga. Orang yang beriman, dia akan tahu dan sedar tak ada tempat berlindung daripada kemurkaan Allah. Maka dia tak nak buat dosa. Kalaulah dia ada tergelincir buat dosa, dia cepat-cepat bertaubat. Kenapa? La malja'a minallah. La malja'a minallah. Bahawa tidak ada tempat berlindung daripada kemurkaan Allah. Sebab itu perkataannya adalah wadhannu, dan mereka yakin bahawa tidak ada tempat berlindung daripada kemurkaan Allah. Sebab itu merasa sempit dunia yang luas, merasa sempit hati dan jiwa. Kenapa? Sebab mereka pada waktu itu tahu tidak ada tempat berlindung daripada kemurkaan Allah. Macam contoh manusia, bila dia bila dia melakukan kesilapan dan dia tahu orang yang dia buat silap tu berkuasa, boleh hukum dia, boleh pada waktu itu tangkap dia, maka tak senang duduk dia, tak senang hidup dia. Dia akan risau, dia akan kalau boleh nak minta maaf, nak selesaikan. Dia tak berani untuk menentang orang seperti itu. Tapi kadang-kadang manusia tak rasa apa-apa bila buat dosa, sebab dia lihat Allah tak hukum dia, tak azab dia, maka dia pun rasa selesa. Walhal kalaulah Allah hukum, la malja'a minallah, tidak ada tempat untuk lari daripada kemurkaan Allah. Tak ada tempat untuk berlindung daripada kemurkaan Allah. Maka kemanakah kita nak pergi kalaulah kita dah buat dosa dan salah? Illa ilaih, kecuali hanya menuju kepada Allah, kembali kepada Allah,
bertaubat kepada Allah. Tak ada tempat lain. Maka pengajaran yang keempat, bila kita ada masalah, ke manakah kita nak pergi? Illa ilaih, kepada Allah. Bila kita ada dosa dan maksiat, ke mana kita nak pergi? Illa ilaih, menuju kepada Allah. Tak ada tempat yang lebih menenangkan jiwa dan perasaan kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka itu adalah pengajaran yang keempat. Sentiasalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah. Firman Allah, "Tsumma taba", kemudian Allah telah menerima taubat, "alaihim", ke atas mereka, "liyatubu", agar mereka sentiasa bertaubat. Dan ini pengajaran yang kelima. Maka Allah sentiasa menerima taubat supaya kita sentiasa bertaubat. Kenapa kita tak nak bertaubat? Allah sentiasa menerima taubat. "Tsumma taba 'alaihim liyatubu", menjadi pengajaran yang kelima kepada kita. Apakah pengajaran yang kelima kepada kita? Bertaubatlah, kerana Allah sentiasa menerima taubat. "Tsumma taba 'alaihim liyatubu", bertaubatlah kerana Allah sentiasa menerima taubat. Kemudian Allah menutup ayat, "Innallah", sesungguhnya Allah, huwa, hanya dialah, At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Ar-Rahim, dan maha pengasih. Maka pengajaran yang keenam, yang terakhir daripada ayat ini, luasnya penerimaan taubat Allah, pengampunan Allah adalah kerana sayangnya Allah kepada kita. Ar-Rahim, Allah sayangkan hamba-Nya. Maka luasnya pengampunan Allah adalah kerana luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan pernah lari daripada Allah. Jangan pernah kita menjauhkan diri daripada Allah. Jangan pernah dosa yang kita buat menjadikan kita mengasingkan diri daripada Allah. Kembalilah kepada Allah, kerana Allah itu maha menerima taubat supaya hamba-Nya bertaubat, dan Allah itu maha penerima taubat dan maha pengasih. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada waktu yang lain. Terima kasih banyak-banyak Ayu Hafiz, Haifa Najwa, Ruby 76, Zara Sulong. Terima kasih banyak-banyak untuk gift Ruby 76, Lily 1707, Liza Ramli, Mai, dan juga Jena. Terima kasih semua kepada yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran, yang bantu komen, yang bantu share. Terima kasih banyak-banyak. Fatimah S, Rohani Adam, Marda WKN, Asia Hussein, kemudian Nurjura Azlin, Muhammad Syarizan, Asia Hussein, kemudian Kamiza Muhammad Amil, serta sahabat-sahabat yang lain. Rohani Adam, Zainab Saleh, Badaria Ismail, Liza, Sabaria Surin, Kamisa Zahini Wahid, Nurizan, Faridah Jamaluddin, dan juga sahabat semua. Terima kasih semua. Sehari kita ada 3 program, 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Doakan. Malam tadi saya tak sempat nak buat. Saya masih lagi on off kesihatan saya. Sebab satu keluarga demam. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang demam. Tapi insya-Allah tak ada apa-apa. Baik-baik sahaja. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama. Minta maaf malam tadi tak ada sirah Nabi. Doakan kita dapat istiqamah pada program kita, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.